Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom belajar bersama Cikgu Fatisa untuk bab yang pertama, ubahan Matematik KSSM tingkatan 5. Kita akan lihat bahagian yang pertama. Dalam bahagian pertama tajuk ini, kita akan belajar tentang ubahan langsung. Standard pembelajaran yang akan dipelajari dalam video ini ialah ada dua. Yang pertama, menerangkan maksud ubahan langsung. Yang kedua, menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Kita fahami dahulu standard pembelajaran yang pertama, apakah maksud ubahan langsung. Jadi untuk memahaminya, kita lihat pada gambar rajah ini menunjukkan seorang tukang masak sedang menyediakan bahan untuk hidangan. Jadi bahan yang diperlukan ialah contohnya 5 cawan beras akan menghasilkan 10 hidangan. 5 cawan beras menghasilkan 10 hidangan. Apa akan berlaku jika beras ini bertambah? Contohnya bilangan cawan yang digunakan adalah 10 cawan, iaitu pertambahan sebanyak 2 kali ganda. Apa akan berlaku kepada bilangan hidangan? Tentulah juga turut bertambah sebanyak 2 kali ganda akan menghasilkan 20 hidangan. Jadi dalam kes ini, dua kuantiti yang terlibat, iaitu yang pertama ialah bahan yang digunakan dan kuantiti yang kedua ialah hidangan, bilangan hidangan. Jadi kuantiti ini kita boleh wakilkan sebagai dengan pemboleh ubah. Contohnya pemboleh ubah X untuk kuantiti yang pertama. Kuantiti yang kedua kita boleh wakilkan dengan pemboleh ubah Y. Jadi apabila nilai kuantiti ataupun pemboleh ubah X ini bertambah, bahan X ini bertambah, maka pemboleh ubah Y ataupun kuantiti Y juga akan turut bertambah. Begitu juga sebaliknya, apabila bahan X ini berkurang, kuantiti yang kedua ataupun pemboleh ubah Y juga akan turut berkurang. Jadi ini kita katakan sebagai berubah secara langsung. Daripada contoh tadi, kita fahami bahawa ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah. Dengan keadaan satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga akan bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Kita tuliskan simbolnya Y berubah secara langsung. Ini simbol perubahan secara langsung ataupun simbol berubah dengan X. Y berubah secara langsung dengan X. Okay, contoh soalan, jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Nyatakan perubahan pada yang pertama, jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda, tentulah gaji juga akan meningkat 2 kali ganda. Jadi gajinya juga bertambah 2 kali ganda. Soalan B, jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. Jadi jika bekerja kurang 40%, tentulah gaji juga akan turut berkurang sebanyak 40%. Perubahan dengan kadar yang sama ada bertambah ataupun berkurang. Untuk soalan C, untuk contoh C, bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima separuh daripada gaji asal. Jadi jika mendapat separuh daripada gaji asal, tentulah bilangan jam bekerjanya juga adalah separuh daripada bilangan jam asal bekerja. Sekarang kita fahami cara penulisan melibatkan ubahan langsung. Contohnya, Y berubah secara langsung dengan X. Cara penulisannya ada dua. Yang pertama dalam bentuk hubungan ubahan.
Yang kedua ialah dalam bentuk persamaan. Jadi apabila dinyatakan Y berubah secara langsung, ini ialah tanda ubahan secara langsung dengan X. Di belakangnya kita tuliskan sebagai X. Jadi untuk kita boleh tukarkan tanda ubahan ini kepada simbol sama dengan, gantikan dengan pemalar K, kemudian tuliskan kembali di belakang ini X. Jadi dalam bentuk persamaan ialah Y bersamaan dengan KX. Untuk kes yang lain, yang kedua ini, Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Cara penulisannya sama. Dalam bentuk hubungan ubahan, Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Jadi kita tuliskan kembali X kuasa N. Di dalam bentuk persamaan, tukarkan simbol ubahan ini kepada tanda sama, letakkan perkali ataupun pemalar K dan salin semula yang di atas ini X kuasa N. Kita perhatikan bahawa kedua-dua ini apabila kita lukiskan graf, dia akan membentuk satu garis lurus. Jadi untuk yang pertama ini, apabila dilukiskan graf di mana paksi, di sini ialah paksi X merujuk kepada paksi X, dan di sini pula merujuk kepada paksi Y, dan graf ini akan melalui asalan, di mana K ini adalah merujuk kepada kecerunan garis lurus bagi graf Y dan juga X. Begitu juga untuk persamaan yang ini, dia boleh wakilkan pada graf di mana paksi Y, di sini ialah paksi Y, pada paksi X ini kita labelkan yang di belakang ini, iaitu X kuasa N. Dan K ini merujuk kepada kecerunan garis lurus. Di sini kita bentukkan, kita akan membentuk satu garis lurus di mana nilai K ini mewakili kecerunan garis lurus ini yang melalui asalan. Kita lihat contoh soalan dari buku teks, iaitu contoh 2, muka surat 7. Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu, Y, berubah dengan masa T seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Ini jadualnya. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Jadi seterusnya tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Jadi untuk menyelesaikannya sama ada dua soalan di sini, adakah Y berubah secara langsung dengan T ataupun adakah Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Jadi dalam kes ini untuk menentukan sama ada yang mana satu merupakan berubah secara langsung, kita cari nilai pemalarnya. Jadi untuk mencari nilai pemalar, kita tukarkan kepada bentuk persamaan Y bersamaan dengan KT. So nilai pemalar K di sini adalah bersamaan dengan Y per T ataupun KT bersamaan dengan Y. Kemudian daripada sini K-nya adalah Y bersamaan dengan T. Jadi kita akan mencari nilai Y per T untuk menguji sama ada Y berkeadaan langsung berubah secara langsung dengan T ataupun sebaliknya. Jadi itulah di sini kita carikan nilai K-nya iaitu Y per T. Didapati bahawa apabila kita menggantikan nilai Y dan T dalam pasangan ini, T dan Y yang diberi setiap pasangan ini, nisbah bagi Y per T ialah bersamaan dengan 7. Semua nilainya adalah sama. Nilai pemalarnya adalah sama ataupun Y per T itu sama. Ini bermaksud ia berubah secara langsung dengan T kerana nilai Y per T adalah pemalar iaitu sama. Maka kita tuliskan Y berubah secara langsung dengan T. Ini hubungan dalam bentuk ubahan. Untuk hubungan yang kedua, adakah ia berubah secara langsung atau sebaliknya? Yang kedua ini ialah adakah Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2? Kita gunakan cara yang sama. Carikan nilai K. K bermaksud di sini, tukarkan dalam bentuk bersamaan K T kuasa 2.
Jadi untuk mencari K T kuasa 2 sama dengan Y. Jadi daripada sini K-nya adalah Y per T kuasa 2. Jadi kita cari nilai Y per T kuasa 2. Jadi dalam kes ini, kita apabila diganti masukkan nilai Y dan T akan dapati bahawa yang pertama ini 3.50, yang kedua 1.75, yang berikutnya 1.17 dan kita dapati bahawa semua nilainya adalah berbeza. Memandangkan nilai K adalah berbeza, maka ia adalah tidak berubah secara langsung. Kita katakan sebagai Y tidak berubah secara langsung kerana Y per T kuasa 2 bukan pemalas, iaitu bukan nilai yang sama. Seterusnya kita belajar bagaimana untuk menentukan satu jadual itu, hubungan yang diberi itu merupakan hubungan yang berubah secara langsung ataupun sebaliknya dengan cara melukis graf. Jadi daripada pasangan yang pertama ini, jadual yang diberi merujuk jika dilukiskan grafnya paksi X dan paksi Y dan tandakan titik koordinat yang pertama ini ialah 0.4 untuk X dan Y-nya adalah 5. Okay, jika diplotkan 0.4 dan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1.5, ini kedudukannya. Yang kedua, 0.8 dengan 2.0, kita plotkan di sini. Yang ketiga, 1.2 dan Y 2.5, kita plotkan. Kemudian dengan menggunakan pembaris sambungkan ke semua titik ini akan membentuk satu garis lurus. Didapati bahawa untuk jadual yang pertama ini, graf garis lurusnya tidak melalui asalan. Untuk kes yang tidak melalui asalan, ini merujuk kepada pemboleh ubah Y tidak berubah secara langsung dengan X, di mana sepatutnya jika berubah secara langsung mestilah melalui asalan. Oleh kerana tidak melalui asalan, kita katakan sebagai tidak berubah secara langsung dengan X. Y tidak berubah secara langsung dengan X. Untuk yang contoh B pula, jadual ini kita plotkan grafnya dengan cara yang sama. Paksi Y merujuk kepada paksi Y. Paksi X ini kita lihat kepada yang di belakang ini. Jika ditulis X kuasa 2, ini juga merujuk kepada X kuasa 2. Yang tadi yang ini paksi Y, yang belakangnya adalah X. Sebab itulah di sini Y, di belakangnya adalah X. Di sini Y, di belakangnya adalah X kuasa 2. Jadi untuk menentukan bentuk grafnya, kita plotkan titik koordinat yang pertama 28. Jadi di sini kita plotkan titik-titik ini dan apabila disambungkan, dia akan membentuk satu garis lurus yang melalui asalan. Untuk kes garis lurus yang melalui asalan, ini bermaksud nilai Y-nya adalah berubah secara langsung dengan yang di belakang ini, iaitu X kuasa 2. Jadi untuk kes daripada garis lurus, graf garis lurus yang melalui asalan bermaksud berubah secara langsung, manakala yang tidak melalui asalan, ia adalah tidak berubah secara langsung. Contoh berikutnya, kita belajar menulis hubungan, menulis dalam bentuk persamaan apabila diberi maklumat dan apabila diberikan dinyatakan bahawa pemboleh ubah tersebut adalah berubah secara langsung dengan pemboleh ubah yang lain. Jadi diberi satu pasangan pemboleh ubah M, satu lagi N. Ungkapkan M dalam sebutan N. Ini bermaksud kita kena tukar kepada bentuk ayat yang pertama ni, soalan yang bahagian A ini. M berubah secara langsung, tukarkan kepada bentuk ubahan. M berubah secara langsung dengan N. Ini dalam bentuk ubahan. Jadi untuk menulis ungkapkan M dalam sebutan N, maksud kita perlu tukarkan kepada bentuk persamaan. Jadi M bersamaan dengan, gantikan dengan pemalas KN. Jadi kita cari dahulu apakah nilai K dengan mengganti masuk pasangan yang diberi. Nilai yang diberi M 0.8, masukkan dalam persamaan ini. Tempat M gantikan dengan 0.8.
K biarkan. N pula gantikan dengan 0.125. Jadi untuk menyelesaikannya, kita boleh tuliskan 0.125 K bersamaan dengan 0.8. Jadi pada sini K-nya adalah 0.8 dibagikan dengan 0.125, kita akan dapat 6.4. Apabila telah diketahui nilai K iaitu nilai pemalar, kita boleh tulis persamaan ataupun hubungan secara umum. Ambil balik yang asal ini, M bersamaan dengan K. Tadi kita dah kirakan 6.4, kemudian ganti masukkan N. Okay, inilah hubungan di antara pemboleh ubah M dan juga pemboleh ubah N. Di mana apabila kita boleh menyelesaikan masalah, apabila satu nilai diketahui, kita boleh mencari nilai yang lain daripada hubungan yang telah diperolehi ini. Untuk B juga sama kaedahnya, kita lakukan pengiraan yang sama, cari nilai K dan ganti masukkan ke dalam persamaan untuk mendapatkan persamaan ataupun hubungan secara umum. Berikut ialah contoh soalan penyelesaian masalah melibatkan ubahan secara langsung. Jadi kita bacakan soalannya. Tempoh ayunan A saat. A saat bagi satu bandur ringkas berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang benan P. Jadi pemboleh ubah yang terlibat ialah A berubah secara langsung dengan punca. Ada perkataan punca, ini kita letakkan terus punca kuasa 2. Kuasa 2 tidak perlu letakkan nombornya. Ini simbol punca kuasa 2 benang P. Jadi punca kuasa 2P. Jadi inilah simbolnya. Okay, seterusnya soalan diberi bahawa satu bandur ringkas dengan panjang benangnya A. Ini benangnya 9. Ini merujuk kepada nilai P ialah 9 cm. Panjang benang ni merujuk kepada nilai P. Mempunyai tempoh ayunan sebanyak 1.2 saat. Tempoh ayunan ini merujuk kepada nilai A. Jadi A bersamaan dengan 1.2 saat. Hitung tempoh ayunan dalam saat jika panjang benang adalah 25 cm. Jadi panjang benang tadi bermaksud yang diberi ialah P. Jadi kita perlu mencari tempohnya, tempoh ayunan iaitu nilai A. Jadi daripada hubungan yang diberikan ini, A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Jadi kita selesaikan, tukarkan kepada bentuk persamaan bersamaan dengan K punca kuasa 2P. Jadi ataupun K punca kuasa 2P bersamaan dengan A. Jadi, untuk mencari nilai K, nanti masukkan pasangan yang diberi, maklumat yang diberi ini, iaitu apabila P punca kuasa 2P, P-nya ialah 9, bersamaan dengan nilai A-nya ialah 1.2. Jadi punca kuasa 2 bagi 9 ialah 3. 3K bersamaan dengan 1.2. K 1.2 dibahagikan dengan 3. Kita akan dapat 0.4. Jadi hubungannya adalah A bersamaan dengan 0. Okey, gantikan masuk kat sini. 4 punca kuasa 2P. Ini persamaan AM-nya. Daripada persamaan AM ini, barulah kita boleh menyelesaikan masalah. Okay, soalan yang akhir ini diberi panjang benang ialah 25 cm, bermaksud nilai P-nya 25. Jadi untuk mencari tempoh ayunan, kita ganti masukkan dalam persamaan. Nilai P ini gantikan dengan 25. Selesaikan 0.4. Punca kuasa 2, 25 ialah 5. 0.4 darabkan dengan 5 bersamaan dengan 2, iaitu 2 saat. Untuk memahami dengan lebih jelas, murid-murid perlu melakukan ataupun membuat latihan, iaitu latihan kendiri 1.1B, rujuk buku tab muka surat 10, untuk menguji kefahaman anda seperti yang telah cikgu terangkan tadi. Cuba buat soalan ini dalam buku latihan dan bincangkan bersama rakan ataupun guru mata pelajaran anda. Jadi untuk cikgu tunjukkan contoh panduan, sedikit panduan untuk menjawab soalan nombor 1 ini.
Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X ataupun X kuasa 3. Jadi Y berubah secara langsung dengan X ataupun Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Jadi pada sini kita carikan nilai K. Nilai K-nya adalah bersamaan dengan Y per X. Jadi uji Y per X, adakah nilainya pemalar ataupun nilai yang sama atau sebaliknya. Jadi untuk yang satu lagi, ini kita carikan Y, nilai K-nya adalah bersamaan dengan Y per X kuasa 3. Okay, gantikan masuk, carikan nilai Y per X kuasa 3. Kemudian tengok hasilnya di sini. Bagi nilai yang pemalar, iaitu yang sama, ianya adalah berubah secara langsung. Bagi nilai yang tidak sama, ia adalah tidak berubah secara langsung. Jadi itulah tekniknya, murid-murid perlu membuat latihan ini di dalam buku tulis. Dan soalan yang seterusnya boleh cuba jawab teknik yang sama. Begitu juga dengan nombor 3 dan nombor 4. Jadi bincangkan bersama rakan-rakan anda. Jadi cikgu tunjukkan panduan sedikit untuk nombor 4 ini. Gaji X diperoleh seorang pekerja berubah secara langsung dengan jumlah masa T. Jadi kita tuliskan X berubah secara langsung dengan T. Diberi bahawa seorang pekerja telah menerima gaji. Gaji tadi merujuk kepada X. Jadi diberi nilai yang pertama ialah 112 dan selepas bekerja selama 14 jam. Ini merujuk kepada nilai T 14 jam. Jadi daripada sini tuliskan hubungan antara X dan T. Jadi kita tukarkan kepada persamaan Y bersamaan dengan KT. Nanti masukkan nilai ini ke dalam persamaan, dapatkan nilai K. Apabila telah dapat nilai K, gantikan dalam bentuk ini, kita akan dapat persamaan ataupun hubungan di antara X dan juga T. Jadi murid-murid perlu mencubanya dengan sendiri, dengan buat latihan sendiri supaya lebih mudah memahami pelajaran hari ini. Kesimpulannya, apa yang kita pelajari hari ini ialah cara penulisan. Bagi contohnya yang pertama ini, Y berubah secara langsung dengan X. Kita tuliskan Y berubah secara langsung dengan X. Yang kedua, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Okay, ini tiada perkataan punca bermaksud S kuasa 2. Yang ketiga, Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Okay, dia ada perkataan punca bermaksud X itu dikuasakan dengan 3. Okay, yang keempat, Y berubah secara langsung dengan punca. Di sini ada perkataan punca, letakkan simbol punca kuasa 2X. Dan yang terakhir ini, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. Untuk punca kuasa 3 perlu dituliskan di sini 3X. Jadi daripada sini kita boleh tukarkan kepada bentuk persamaan. Contohnya Y bersamaan dengan KX. Yang ini Y bersamaan dengan KX kuasa 2. Begitu juga untuk yang lain. Jadi untuk mencari hubungan di antara Y dan K, Y dan X, kita perlu mencari nilai K. Jadi untuk mencari nilai K, biasanya akan diberi satu pasangan nilai Y dan juga nilai X. Daripada situ kita akan dapat nilai K. Dan apabila kita mendapat nilai K untuk mendapatkan hubungan secara umum, nilai K tadi kita gantikan masuk ke dalam persamaan. Jadi inilah dia persamaan ataupun hubungan di antara kedua-dua pemboleh ubah. Alhamdulillah selesai video siri pertama untuk bab 1 ubahan. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih.